Tuan-tuan sidang konvensyen yang saya hormati sekalian, tiba masanya satu Suruhanjaya Diraja atau satu jaga khas di bawah Parlimen ditubuhkan untuk menyemak kembali apa yang telah dirampas, apa yang telah dicabul dalam senarai persekutuan dan juga senarai negeri. Hasil negeri dipunggah, diambil perlombongan minyak, gas. Sabah Sarawak dipunggah balak mereka, dipunggah minyak mereka, dan kemudian mereka tidak memberikan bagian yang adil kepada rakyat dalam semangat federalisme ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang saya masukkan dalam perubahan yang keempat ialah tentang SPRM. Bukan saya, kita perlu pada check and balance. Kita mesti melaksanakan bahawa SPRM bertanggungjawab kepada Parlimen. SPRM perlu dipantau oleh Jabatan Kuasa Khas Parlimen yang dianggota oleh ahli Parlimen secara bipartisan. Pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah SPRM mestilah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas calon-calon yang ditawarkan itu selesai menjalani sesi soal jawab dan soal selidik oleh Jabatan Kuasa Khas Parlimen. Tugas Perdana Menteri hanyalah mencadangkan nama-nama mereka sahaja. Pada hadirin sekalian, dalam mewujudkan check and balance juga, kita minta akta rahsia rasmi dikaji dengan serius. Satu akta baru, iaitulah Freedom of Information Act. Inilah merupakan pandangan saya perubahan yang kelima, di mana dengan adanya akta yang baru ini, kita akan memberikan suatu kebebasan sepenuhnya pada rakan-rakan media kita, para bloggers yang insya-Allah peranan mereka sebagai the fourth estate dalam memberikan ruang dan menaikkan martabat warga media dalam negara kita. Para hadirin sekalian, penggunaan kuasa eksekutif ada kelemahannya. Penyalahgunaan kuasa eksekutif menyebabkan penindasan terhadap rakyat. Selain daripada Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan Mahkamah perlu diwujudkan ruang dan kemudahan untuk rakyat menuntut keadilan. Saya menyarankan ditubuhkan ombudsman atau badan hisbah di peringkat pusat dan negeri. Bagi saya inilah cadangan yang keenam yang perlu dilaksanakan bagi membela setiap inci hak rakyat di dalam negara kita. Para hadirin sidang konvensyen yang saya hormati sekalian, Artikel 153 Perlembagaan Malaysia telah dinodai oleh UMNO sejak merdeka hingga sekarang. Artikel 153 ini yang sepatutnya digunakan untuk memanfaatkan kaum Bumi Putra telah dicabuli oleh UMNO untuk memperkayakan diri mereka, anak bini mereka dan kaum kerabat mereka. Bukannya Bumi Putra tetapi UMNO Putra. Ini didedahkan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, buku ilmiah yang bertajuk UMNO dan Perniagaan Orang-orang Melayu. Bagi besar yang Bumi Putra masih ketinggalan pencapaian ekonomi mereka, perlulah dilaksanakan perubahan ini, di mana institusi yang ditubuhkan atas Artikel 153 seperti MARA, PNB, tabung haji dirombak. Akta-akta penubuhan mereka, rombakan ini untuk memastikan ketiga-tiga institusi ini diletakkan di bawah pengawasan Parlimen. Malah saya mencadangkan agar MARA, PNB dan tabung haji diletakkan di bawah Menteri dan Kementerian Khas, diwujudkan untuk mentadbir dan mengurus mereka. Objektif serampang dua mata MARA yang pendidikan, perniagaan haruslah dikemasakinikan, dan objektif tabung PNB, tabung haji yang telah wujud lebih 30 tahun lebih perlu ditransformasikan kepada Baitul Mal Nasional Berhad. Sampai bilakah tabung haji akan duduk pada taraf yang ada pada hari ini? Pada hari ini
Sidang hadirin yang saya segani sekalian, usahlah khawatir. Rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat, bukan ultra, jangan khawatir dan jangan seinci pun merasa takut dengan artikel 153 ini. Kita akan pastikan bahawa 153 ini akan diberikan pada mereka yang berhak. Bumi Putra yang mana-mana berhak, bukannya amalan yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional yang ada pada hari ini. Belajarlah, kita semua kena belajar daripada sejarah Nazi berhadapan di zaman Perang Dunia yang Kedua dulu. Nazi bukan sekadar membunuh Yahudi. Nazi bukan sekadar membunuh Yahudi, mereka membunuh bangsa mereka sendiri. Jangan lupa, dalam satu peristiwa yang dalam konsep Die Sonic Kindernya atau pencabran pemeriksaan, kita melihat Hitler membunuh rakyatnya sendiri untuk kepentingan politiknya sendiri. Oleh itu kita ambil pelajaran ini dan kita akan tidak akan jadi macam mereka. Saya berdiri pada pagi ini ingin memberikan satu keyakinan pada orang-orang bukan Islam bahawa jangan bimbang, kami akan mempertahankan hak sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil contoh kisah sejarah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila Sultan Salahuddin berjaya membebaskan Baitul Maqdis, beliau ditanya oleh pembesar Kristian dengan pertanyaan, when the Crusaders took Jerusalem, they killed all Muslim, Jews and Christians residing here. Would you do the same? Sultan Salahuddin mengatakan bahawa I'm Salahuddin. I'm Salahuddin. I'm Salahuddin. I'm not dumb. Bertolak pada semangat ini, insya-Allah Parti Islam Semasa Pas kita mengambil semangat ini, insya-Allah. Juga saya salah seorang pembentang pada pagi ini yang dilatih, yang ditarbiyah oleh pimpinan ulama dalam PAS. Saya mengatakan I'm Salahuddin. I will defend your rights as enshrined in the Constitution. I will defend your rights as set out in the Holy Quran, insyaAllah. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, dengan beberapa cadangan yang saya telah cadangkan tadi, 7 perkara yang mesti direform, 7 perkara yang mesti kita urus takbir dengan baik, insya-Allah. Dengan jaminan ini, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu keizinan dan kesempatan mentadbir negara Malaysia ini, kita akan mentadbir dengan adil dan saksama untuk semua kaum agama dalam negara ini, insya-Allah. Tetapi kita perlu ingat, jalannya bukan mudah. Ombaknya besar, taufannya mengganas, laluannya sukar. Tetapi kita ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ucapan saya, izinkan saya memetik kata-kata Winston Churchill sewaktu berdepan dengan Nazi. Kekuatan Nazi, Churchill mengatakan, we shall fight in the beaches, we shall fight in the field, we shall fight in the hills. Sekarang kita mengatakan bahawa kita Pakatan Rakyat, kita akan bertindak dan kita akan bangun berjuang di mana-mana saja. We shall fight in the ceramah, we shall fight in the town hall, we shall fight in the media, we will fight in all places. We will never surrender. We will never surrender. Kita akan berjuang untuk menegakkan keadilan dalam negara kita atas nama Pakatan Rakyat, atas nama membangun DN yang zalim dalam pilihan akan datang, insya-Allah.